Ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sedikit perkongsian ataupun penambahan ilmu dengan persoalan yang kecil saja, iaitu ke mana kamu menyerah. Ke mana kamu menyerahkan diri kamu, ke mana kamu menyerahkan nasib kamu, ke mana kamu menyerahkan rezeki kamu, ke mana kamu menyerahkan masa depan kamu, ke mana kamu menyerahkan hidup dan mati kamu. Kita baca setiap saat ataupun kita kata setiap kali solat, apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup kemati aku untuk ibadah. Maka ketika kita kata kita menyerahkan kehidupan kita. Bila kita kata menyerahkan kehidupan kita, kita mahu kalau boleh kita nak ambil kira bahawa hidup ini tidak lama. Bila hidup tidak lama, kalau ada yang terlepas mesti rasa rugi. Kita kata hidup tidak lama. Kalau ada malam yang kita terlepas tahajud, tolonglah menangis. Ya Allah, ruginya rasa hilang satu malam. Kalau ada hari Isnin Khamis yang kita tak boleh puasa, ya Allah ruginya. Ya Allah. Ini kekuatan. Sebab itu kita nak bangun balik kekuatan supaya kita merasa bahawa bila tidak sempat berbuat, bila tak sempat buat baik, kita rasa sedih, kita rasa menyesal, kita rasa ya Allah, malunya Allah tengok aku tidur bungkang sampai subuh baru boleh bangun. Ni kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Mudah-mudahan kita yang menyemak diri kita, bukan orang lain semak. Orang lain tak tahu pun. Kita yang tahu. Bila kita yang tahu kita baik atau kita yang tahu kita meragam. Kita juga yang tahu kita buat dosa atau kita juga yang tahu kita buat pahala. Walaupun kita tak tahu pahala tu dapat ke tak, ataupun Allah sudah janji bila baik pasti dapat. Buatlah baik. Ini bulan baik dia, bulan baru, tahun baru, Muharram. Bulan di mana ampunan. Ya Allah melimpah-limpah. Esok dah hari Ashura. Ya Allah. Kalau yang rajin sikit mula puasa hari ini 9 dan 10. Diikuti dengan 11, 12, 13, 14, 15. Ini kekuatan apa kita kata, puasa-puasa yang mengiringi dan puasa-puasa bulan putih kita kata. Maka sekali lagi yang berpuasa selamat meneruskan puasa, jangan sampai berbuka. Dan juga kita katakan kita nak merasa bahawa bagaimana rasanya untuk rasa dekat dengan Allah, kerana satu daripada caranya ialah dengan mengamalkan ibadah puasa sunat selain puasa wajib. Okey, ini sebahagian daripada bukti bahawa kita sudah hijrah. Tahun baru tahun ini, tahun bulan Muharram kali ini, aku nak hijrah. Aku nak puasa Ashura, aku nak puasa bulan putih, aku nak puasa hari mengiringi hari Ashura dan sebagainya. Sebab itu ramai orang puasa dari hari ini, besok, lusa, tulak, tonggeng. Artinya sampai kepada habis bulan putih 14, 13 atau 14. Okey, 13, 14, 15 itu bulan putih. Bulan di mana setiap bulan Nabi berpuasa, di setiap bulan Nabi berpuasa pada 3 hari itu, maknanya selain daripada Isnin Khamisnya. Kenapa Isnin Khamis? Isnin Khamis sangat penting. Kerana apa? Junjungan besar ditanya, kenapa kamu puasa Isnin Khamis ya Rasulullah? Kerana Isnin Khamis hari di mana amalan kita diangkat berjumpa Allah. Kita kalau boleh, kita hendak amalan kita diangkat ketika pada hari Isnin dan hari Khamis itu dalam keadaan kita berpuasa. Artinya kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat berat. Puasa ni kita anggap walaupun kita kata modalnya ringan. Modalnya sahur je. Modalnya minum segelas susu je. Modalnya makan sikit je. Tetapi Allah sudah janjikan satu daripada ibadah yang paling besar hadiahnya dari Allah adalah ibadah puasa. Satu daripada imbalan paling besar yang Allah bagikan selain daripada ibadah-ibadah lain adalah ibadah puasa. Maka mari kita latih diri. Saya nak hijrah. Saya kalau boleh nak latih diri untuk puasa sunat. Puasa sunat ni nak try lah, dah tua-tua pun tak sempat jaga lagi ni. Jangan. Artinya kita sangat sayang dengan selera kita. Kita sangat sayang dengan dunia kita. Kita sangat sayang dengan perut kita. Sedangkan tanda kita sayang perut kita ialah kita bagi, apa kita kata, perut kita
rehat. Kita bagi perut kita rehat supaya dia lebih baik jadinya. Sebab itu kita kata puasa itu membantu kamu untuk bertambah sihat. Sakit apa pun. Kalau kat hospital kita nampak di tepi katil pesakit-pesakit itu ditulis nil. NIL maknanya tak ada makan, tak ada minum. Dia diubat dengan puasa. Okey, dia diubat dengan puasa. Jadi sekali lagi mari kita melihat kepada soalan ini, kepada siapa kita menyerah. Kita kebanyakan siapa yang menyerah kepada manusia, mengharap pada manusia, pasti hujungnya dia akan kecewa. Saya serahkan jiwa raga saya kepada anda. Ya Allah, 10 tahun kemudian, ya Allah, sengsaranya. Doktor, saya nak berpisah, saya nak cerai, saya nak begini, saya nak begitu. Kerana 10 tahun yang selepas kita kata saya serahkan jiwa raga, melalui 10 tahun yang sangat-sangat memilukan, ataupun kita kata 10 tahun yang sangat menyedihkan, atau 10 tahun yang sangat menyiksa. Kalau ini yang terjadi, maka kita harus bijak-bijak mengambil keputusan. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Kalau mengikut apa yang dikatakan oleh ulama', dia kata apa? Kajian-kajian atau pengikut Dr. Aidit. Kalau kita kata mengikut Dr. Aidit Karani ini, kata kajian menunjukkan, kita apa dia kata ada 2 perkara yang membuatkan orang lega, hilang keresahan, hilang keraguan, hilang kesulitan. Okey, pertama dia kata apa? Pertama ialah keimanan terhadap Allah. Yakin dan percaya dengan Allah 100%, tanpa ragu-ragu, tanpa rasa ya ke tidak, tanpa rasa Allah nak ke, Allah nampak ke, Allah tolong ke, Allah angkat ke tidak doa saya. Ini yang menyebabkan doa kita jarang-jarang terangkat, sebab kita ragu-ragu hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Maknanya keimanan kepada Allah bulat 100%. Bulat maknanya apa? Kalau kita solat, yakin atau tidak? Okey? Yakin atau tidak bahawa solat kita diterima? Siapa tak yakin? Kalau siapa tak yakin, maka solatnya tertanggal daripada kiraan-kiraan malaikat. Malaikat atib tidak akan catat kerana dia ragu-ragu dengan Allah. Maka sekali lagi bangun kekuatan, mari kita melihat 2 cara. Satu, menjaga balik, semak balik keimanan kita kepada Allah. Kaitan kita kepada Allah. Hubungan kita dengan Allah. Langsung ke tak langsung? Dekat ke tak dekat? Besar ke kecil jalur lebarnya? Jalurnya halus ke lebar? Kalau tak ada internet, kita tahu. Tapi kita kadang-kadang tak perasan hubungan kita dengan Allah tu hambar, letih, sakit dan kadang-kadang memilukan. Maka mari kita semak 2 modal ini. Pertama tadi kita kata menyemak keyakinan. Adakah aku yakin seyakin-yakinnya? Yakin seyakin-yakinnya bahawa aku hidup ini berdasarkan qada dan qadar Allah. Percaya ke tidak? Kena tanya, tepuk dada, tanya iman. Aku dia percaya ke tidak apa yang sedang aku lakukan ini, apa yang sedang aku lalui ini adalah apa yang telah dipetakan oleh Allah dalam qada dan qadar hidup aku. Tanya diri sendiri. Jangan susah menangis. Kalau senang meloncat-loncat saya sukanya. Tanya diri kita sendiri. Okay? Kita tidak pernah hidup pakai peta kita. Walaupun seolah-olah kita merancang. Sebenarnya kita hanya diminta oleh Allah, diremote oleh Allah, dikawal oleh Allah untuk menjalani peta-peta yang sudah Allah takdirkan. Sebab itu satu daripada syarat untuk jadi hamba Allah, percaya kepada qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah ini menjadi satu daripada talian hayat untuk kita merasa setiap kali dapat bahagia, syukur alhamdulillah. Setiap kali dapat derita, ya Allah, dapat ujian, dapat musibah, dapat cabaran, kita rasa, ya Allah, kalau ini cabarannya bagi aku kuat, ya Allah, bagi aku pertolongan, ya Allah, mudahkan urusan, ya Allah. Kita tetap merasa bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ni kekuatan yang kita nak angkat. Maka satu, kita kata tadi apa? Kita percaya bahawa untuk memulihkan kita hidup dengan lapang dada, tenang, tak ada resah, tak ada gelisah, ialah membetulkan balik keyakinan kepada Allah. Okay, memang Allah sangat berkuasa. Memang Allah kata pertolongan aku sangat dekat. Aku dengan kamu lebih dekat daripada urat leher. Tapi kenapa tak rasa? Kawan-kawan kat Facebook seluruh dunia rasa. Tapi Allah dah kata, aku dekat dengan kamu ni. Aku dekat ni.
Bila kita kata aku dekat, kita rasa dekat ke tak? Kalau orang yang rasa dekat, pasti dia tak akan ngumpat punya, pasti tidak akan merasa susah hati dengan apa yang dibuat. Ini kekuatan yang nak. Tanda dia tahu rasa Allah tengok, dia tak berani bohong. Dia tak berani ponteng, dia tak berani ambil orang punya, dia tak berani nak lawan perintahnya Allah. Tak berani tinggalkan apa-apa, tidak berani untuk tinggalkan perintah dan tidak berani untuk lawan yang dilarang. Ini kuncinya. Kalau dia zikir, maka dia bercakap benar. Kalau zikirnya habis haus biji zikirnya, biji tasbihnya, tapi tetap juga senang berbohong, tetap juga suka berbohong, tetap juga tak rasa bersalah masa berbohong, maka apa yang kita anggap, dia tidak menyerahkan ibadahnya kepada Allah. Dia tidak menyerahkan apa yang dibuat kepada Allah. Tadi pertama kita kata apa? Percaya bahawa yang kita lalui ini adalah berpandukan kepada keyakinan setebal-tebalnya kepada Allah. Dan yang kedua kita kata, kenapa kita boleh dapat senang hati? Kerana terbina sikap menyerah. Okey, menyerahkan semua perkara yang kita lalui, semua perkara yang kita buat hanya kepada Allah. Tidak ada kuasa kita pun. Kalau pun berjaya itu bukan bijaknya kita, bukan hebatnya kita, tapi kerana pertolongan Allah. Kalau pun gagal tu bukan kerana kelemahan kita, tetapi juga Allah nak bagi kamu rasa apa maknanya kecewa, apa maknanya sedih, apa maknanya hilang, apa maknanya tidak sempurna dan sebagainya. Okay, dua perkara. Okay, kalau siapa nak lapang dada, senang hati, maka pertama, dia semak balik keyakinan dengan Allah. Dia rasa tak Allah tengok dia. Dia rasa tak Allah dekat. Dia rasa tak pertolongan Allah dekat. Dia rasa tak senang nak sebut nama Allah. Dia rasa tak senang untuk ikut perintah Allah. Kalau semua ini dia rasa susah, memang dia tak nampak Allah. Okay, memang dia tak rasa pun pertolongan Allah, pasti dia tidak akan bersyukur dengan perintah Allah.